Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan mutaqabbala wa radallahu ma'anna walidina wa masyayikhina wa muallimina wa an awliya'i ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan pengajian kitab Tahzib Syuruh As-Sanusiyah Ummul Barahin oleh Dr. Umar Abdullah Kamil. Sambungan pada muka surat 48 ya. Muka surat 48. Muka surat 48. Okey. Kita tunggu sekejap sahabat-sahabat kita. Okay, muka surat 48 berkenaan dengan sifat yang keempat, iaitu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Dan kita dah belajari berkenaan dengan sifat baqa', kemudian sifat qidam dan mukhalafatuhu li ta'ala lil hawadis. Jadi sifat yang ketiga ni sifat yang agak penting, iaitu sifat yang menafikan Allah SWT itu mumasalah, bersamaan dengan yang baharu. Jadi kenapa begitu? Sebab kita daripada sejak kita lahir, kemudian apabila kita meningkat dewasa sebelum baligh, maka pengetahuan kita itu sumbernya adalah panca indera. Jadi kebanyakan manusia mereka akan menggunakan panca indera mereka untuk berhukum ataupun untuk menghukum sesuatu perkara. Jadi sesuatu yang dirasakan sesuatu itu hebat ataupun sesuatu, maksudnya dia akan terikat dengan maklumat yang dicapai oleh panca indera kita. Jadi tidak pelik apabila manusia ataupun insan yang normal, okey, safhah 46. Okey, 46. Okey, kita ada kat sini. Ni dia. 48. Minta maaf. 48. Sini 48. Yang surat kitab saya ni 46. Oh. Betul. Oh, silap. Kita memang 48. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Jadi kebanyakan manusia dia akan menggunakan ataupun kalau khayalan, contohan kita kata kemampuan manusia untuk berkhayal dan juga terikat dengan apa yang dapat dicapai oleh panca indera mereka. Maksudnya dia berkhayal, kalau khayalan tersebut mestilah tidak dapat lari daripada pengetahuan yang diketahui oleh panca indera. Cuma khayalan ni dia akan campur-campur, macam contoh naga berkepala 3, kemudian binatang-binatang pelik yang dicampur-campur, badan harimau, kepala singa dan sebagainya. Itu adalah khayalan-khayalan yang juga terpengaruh dengan panca indera. Begitu juga dalam kita menghukum. Begitu juga dalam kehidupan kita seharian, maka kita banyak menggunakan panca indera dalam menghukum. Jadi sebab itu tidak pelik ada pemikiran-pemikiran yang songsang, pemikiran-pemikiran yang membawa kepada tashbih, dan itu menyamakan Allah SWT dengan makhluk yang lain, ataupun apa yang terlintas di hati kita, di benak pemikiran kita, maka itulah yang kita gambarkan. Itu adalah pegangan yang salah. Dan itu sebab itu bila kita ngaji ilmu akidah, maka kita mengetahui bahawa khayalan kita, sangkaan kita, lintasan hati kita itu adalah bukanlah hakikat, bukanlah kebenaran, bukanlah bertepatan dengan zat Allah SWT, iaitu mengenai Allah. Okay, seterusnya kita sambung pada surat 48. Kita tengok ada siapa lagi yang nak masuk. Ar-Rabi'atu. Okey. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, iaitu berdiri Allah SWT dengan diri dia. Okey. Wa haqiqatul qiyami binafsi, iaitu hakikat. Apa itu hakikat? Itu hakikat berdiri dengan diri. Zat, nafs di sini bermaksud zat ya. Nafs, bila sebut nafs dengan maksud zat.
Sebab nafs ni adalah lafzul mushtarak yang mana berkongsi banyak makna. Ada juga bermaksud nyawa, ada juga bermaksud darah, dan ada juga bermaksud apa lagi ya, nafsani, itu berkenaan dengan emosi. Jadi nafs di sini adalah bermaksud muraduhu az-zat. Wa haqiqatul qiyam bi nafsi ibaratun 'anil intifa'i al-ihtiyaj ila al-mahalli wal muqassis. Okey, di sini bermaksud qiyam di sini adalah menafikan. Dan kita tahu dalam sifat salbiyah adalah fungsi dia untuk menafikan sebarang kekurangan bagi Allah SWT. Jadi dia menafikan keperluan Allah SWT itu keperluan zat kepada tempat dan juga muqassis, penentu. Fa huwa subhanahu la yahtaju ila zati yahillu fiha. Yang mana Allah SWT ini tidak memerlukan kepada zat yang dia mesti duduk padanya. Kama tahillu sifat, seperti mana dia seperti mana sifat itu duduk pada mausuf. Kama tad'i Nasara wal Batiniyah, seperti mana yang didakwa oleh orang Nasara dan juga golongan Batiniyah. Okey, sebab itu kefahaman al-hulul wal ittihad ini adalah kefahaman dan juga kefahaman tanasukh ditolak dalam akidah, sebab dia mengatakan ada berlaku hulul, maksudnya tanasukh, Allah ataupun kita masuk pada badan Allah ataupun Allah masuk dalam badan kita. Itu antara pegangan yang menyalahi akidah. Waqad ajma'a ala man yataqida anna Allah Ta'ala fi syai'in fa huwa kafir. Telah sepakat ulama ataupun sepakat umat mengatakan siapa yang beriktikad bahawasanya Allah berada pada sesuatu, maka dia adalah kafir. Wa aidan mislu hulul wal ittihad, seperti mana kefahaman hulul dan ittihad, wa huwa sayruratu syai'aini syai'an wahidan, iaitu menjadikan dua benda itu kepada satu benda sahaja. Jadi ini antara kefahaman tanasukh wal hulul wal ittihad. Jadi mana-mana kefahaman ataupun ajaran sesat yang mengatakan Allah berada dalam badan kita ataupun kita berada pada badan Allah, maka itu adalah kefahaman yang sesat dan boleh membawa kepada kufur. Tapi sekiranya perkataan dia tu kalau dalam ilmu tasawuf kita namakan sebagai syatahat. Dia kata dalam keadaan fana, maka dalam keadaan tidak sedar, keadaan terlalu orang panggil apa? Terlalu kalau dalam bahasa tak bagusnya terlalu high lah maksudnya. Jadi kalam tersebut perlu ditakwilkan, ataupun kita apabila orang tu yang masih hidup, orang yang tu masih hidup, kita kena tanya dia, apakah yang kamu maksudkan dengan Allah berada di dalam jiwa kamu ataupun jasad kamu? Ini yang berlaku di antara yang peristiwa yang berlaku pada Hallaj dan As-Surahwadi Al-Maqtul, tokoh yang kontroversi yang membawa kefahaman al-hulul wal ittihad. Okey. Jadi kita punya pegangan begitu. Wa qawlu bi ittihad kufrun aidan. Jadi qaul yang mengatakan dengan ittihad juga kufur. Okey. Sebab tu kalau kalam ini kita perlu kena pasti, jangan dengan semata-mata mujarrad ataupun semata-mata mereka mengatakan Tuhan berada di dalam badanku ini, maka kita telah menghukum kafir, kecuali kita ambil siasatan dahulu. Kita siasat dahulu, kita tanya, okey, kamu faham tak bila kamu kata begini akan membawa maksud mengatakan Allah itu berada pada satu tempat yang tertentu, maka qaul ini akan membawa kepada kufur. Kalau dia kata ya aku bermaksud begitu, maka jatuh hukum kufur. Tapi sekiranya dia kata, oh aku tak sedar aku kata tadi, mungkin itu adalah syatahat, kata satu hal ahwal yang aku lalui yang mana aku tidak sedar apa yang aku kata, maka itu perlu kepada penelitian. Qala sahibul idalatul jannah fil aqidati al-sunnah wala tasihhu li mazhabil nasara aw man ila da'wa hulul sara wa zalika kal qawli bi ittihadi tahilluhu nihlatan ahlu zaqi wal ihad. Itu bukan ha wala tasih. Tidak sah bagi mazhab Nasara
yang mendakwa berlakunya itihad, seperti mana orang Nasara mengatakan Tuhan dalam Tuhan 3 in 1, Trinity. Konsep Trinity itu adalah konsep ada berlakunya itihad. Itihad ni apa? Tuhan masuk ke dalam zat Isa, kemudian menjadi satu kepada dalam zat tersebut. Okey, jadi ada 3 akronim, Tuhan Ibnun, Tuhan Ab dan juga Ruhul Kudus. Ini adalah kefahaman yang sesat. Wa subhanahu la yahtaju ila al-muqassis falau tahja kana hadisan. Iaitu Allah SWT ini tidak perlu kepada yang menentukan. Sofa kan, okey, sofa dah beritahu. Okey. Jadi tidak memerlukan kepada mukhassis walau ihtaja kana hadisan. Sekiranya Allah Ta'ala perlukan kepada mukhassis yang menentu kepada kewujudannya ataupun menentukan kepada zatnya, maka dia juga seperti mana kita, seperti mana perkara yang baharu. Wa dalilu ala anna Allah Ta'ala ghaniyun 'anil mahal wal mukhassis. Dalil yang menunjukkan kata Allah SWT ini tidak perlu kepada tempat dan juga mukhassis ataupun penentu. Minal kitab qaulu ta'ala ya ayyuhan nas antumus fuqara ila Allah wallahu ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah orang yang fuqara, yang memerlukan aku, memerlukan Allah, sedangkan aku kaya, aku lagi kaya kan. Wa min sunnati qauli Allahumma anta la ilaha antal ghani. Sesungguhnya Tuhan, engkau lah tiada Tuhan yang lebih kaya. Wa qad ajma'at ummatu ala anna Allah ta'ala qa'im bi nafsihi wa amal burhanul aqli fasayati. Adapun dalil akli maka akan datang selepas ini. Okey, mulahazah, rumusan daripada penulis, i'lam anna al-mawjudat ala arba'ati aqsam. Okey, benda-benda yang perkara-perkara wujud itu boleh tanya Tuan Syekh. Okey, anna al-mawjudat ala arba'ati aqsam. Okey, benda-benda yang wujud ataupun semua perkara yang wujud ini terbahagi kepada 4. Al-mawjud ghaniyun 'anil mahal wa huwa zat. Itu wujud yang apa? Yang tidak perlu kepada tempat, maka dia adalah zat Allah SWT. Wal mawjud yang kedua, al-mawjud ghaniyun 'anil muqassis qa'im bil mahal. Iaitu mawjud tetapi dia tidak perlu kepada muqassis tetapi perlukan kepada mahal. Iaitu huwa sifatullah li'anna mahal huwa zat. Kerana mahal itu adalah zat. Jadi sifat itu mesti duduk pada zat, maka dia adalah jenis wujud yang tidak perlu kepada penentu tetapi qa'im bil mahal, perlukan kepada tempat. Yang ketiga, al-mawjud muftaqir ila al-mahal wal muqassis, iaitu kewujudan yang ataupun perkara wujud yang perlu kepada tempat dan penentu ataupun yang menentukan dia. Wa huwa ardun li annahu muftaqir ila al-qiyam bil jirmi, iaitu arad itu sifat-sifat hawadis, macam sifat sifat berjalan kita, kemudian sifat berdiri, malas dan sebagainya, itu termasuk dalam al-ardu. Di anna muftakhir ila qiyam bil jirmi, kerana dia memerlukan kepada jirim untuk dibangun. Sebab benda-benda ini tidak boleh berdiri dengan sendiri kecuali adanya zat ataupun jirim. Okey. Yang keempat, mawjud ghaniyun 'anil mahal muftakhir ila al-muqassis, iaitu kewujudan ataupun perkara wujud yang tidak perlu kepada tempat tetapi memerlukan kepada mukhassis. Wa jirmu li'annahu la yahtaju ila zati yaqumu biha wa yahtaju ila al-fa'il li'anna mujid lahu huwa Allah SWT, iaitu jirim kerana dia tidak perlukan kepada zat sebab yaqumu biha, yang arad yang akan menumpangkan kepada dia, tetapi wa yahtaju ila fa'il tapi memerlukan kepada pembuat, pencipta dia, kerana li'anna mujid lahu, kerana yang mengadakannya ataupun yang mewujudkannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam aidan anna sifatillahi la yuqal fiha muftaqirah ila zat bal yuqalu qa'imatu bi zat. Okey, ini poin penting. Jadi sifat Allah SWT dia berbeza dengan arad. Sebab itu di dalam ilmu kalam ataupun kaedah mutakalimin, mereka membahazakan di antara sifat, iaitu kalau benda tersebut berkaitan dengan zat Allah SWT, maka dinamakan sebagai sifat.
sekiranya benda tersebut berkaitan dengan manusia ataupun hawadis makhluk, maka dinamakan sebagai al-arad. Okey, jadi itu adalah mustalah istilahat. Dan supaya kita dapat membezakan di antara dua perkara tersebut, sebab dia macam ada persamaan. Ada macam okay, Allah melihat, kita melihat. Tetapi sifat melihat dan kita ni adalah arad bagi melihat. Jadi melihat kita tidak sama seperti yang melihat Allah SWT. Dan sebab bila kita melihat, kita perlukan kepada cahaya, kita perlukan kepada alat, dan kita perlukan kepada perkara-perkara yang kita perlukan untuk melihat. Adapun Allah SWT melihat dengan tanpa perlu kepada alat ataupun wasithah. Okey. Fa yuqalu qa'imatu bi zat li anna iftiqar innama yakunu illa khair. Jadi bal yuqalu qa'imah, dikatakan kepada sifat Allah itu iaitu berdiri dengan zat. Li anna iftiqar innama yakunu illa khair. Kerana memerlukan kepada sesuatu ini adalah dikatakan kepada al-hawadis, kepada yang lain, bukannya pada zat. Wala yuqalu inna sifat ghairu zat, juga tidak dikatakan sifat itu selain daripada zat, bukannya diri zat. Kama la yuqalu innaha ainul zat, begitu juga dia bukanlah juga dikatakan sebagai ainul zat. La hiya wala huwa. Okay, mulahazah yajuzu wasafa Allah Ta'ala bi nafsi ay itlaq hadha lafzi alaihi ta'ala. Qala Allah Ta'ala hakiyan an Nabi Isa alaihi salam, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Jadi adakah harus, di sini timbul persoalan, adakah harus kita menyifatkan Allah Ta'ala dengan an-nafs? Okey, maka di sini mereka mengambil hujah daripada kisah Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi, kamu mengetahui apa yang berada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan kamu tidak mengetahui apa yang berada pada diri kamu. Wala aku tidak mengetahui dengan apa yang berada di diri kamu. Okey, di sini nafsi yang kedua, wa qala wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ini antara ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan lafaz an-nafs, wa hiya bimakna zat, iaitu dengan makna yang zat. Makna zat lah, zat. Nafs tu saya jelaskan tadi ada lafaz mustarak, tetapi di sini kita gunakan sebagai maksud zat. Okey, yang kelima, wahdaniyah, keesaan ataupun esanya Allah SWT. Wa haqiqatul wahdaniyah ibaratu 'an nafi ta'addudi fi zat wa sifati wal af'al. Okey, apa itu definisi wahdaniyah? Iaitu dia adalah menafikan berbilang-bilang pada zat, pada sifat dan juga pada af'al. Jadi dia menafikan ketiga-tiga perkara tersebut. Pada zat itu Allah tidak ada, diletakkan perincian sifat dan juga af'al. Fahuwa subhanahu la syabiha lahu fi zati wala fi sifati wala fil af'ali, iaitu Allah SWT tidak ada yang sama dengannya pada zat, pada af'al dan juga pada sifat. Okay, yang pertama, fawahdatun zat. Apa maksud wahdatun zat? Talfi kam muttasil wal munfasil, iaitu menafikan kam muttasil dan munfasil. Sebab kam ini di sudut kita kata sebagai kuantiti, merujuk kepada kalau zat itu dia akan macam kita, zat kita ni ada kamiah dia. Kamiah di sudut kuantiti. Maksudnya kita ada anggota sekerat terdiri daripada yang bersambung kepala, kaki dan sebagainya. Maka Allah SWT tidak seperti mana kita yang kam mutasil. Okay, kalau nak faham kam mutasil, kita anggota kita itu adalah kam mutasil. Kam munfasil lagi dia akan jelaskan lah. Kam munfasil ni ada sifat luaran, seperti mana kita berjalan. Okey, fal muttasil an takuna zatuhu murakkabah minal jauhar wal arad. Okey, kam muttasil adalah zat itu tersusun daripada jauhar dan arad seperti kita. Jadi Allah SWT ni dia ternafi pada dia itu adalah kam muttasil. Jadi kalau para pendengar lihat malam ni, kalau dia boleh faham tentang perkara ini, cukup bagus dah. Sebab nanti dalam kitab-kitab akidah yang besar banyak disebut tentang kam mutasil, kam munfasil. Okey, kita akan tengok nanti. Okey. Au an takuna murakkabah mutlaqan wala min ghairi jauhar wal aradi kal khuyula was surah. Ataupun ianya tersusun mutlaqan secara mutlak wala min ghairi jauhar,
dengan tanpa jahar wal arad, seperti kal huyula was surah. Huyula ni amrul i'tibari, satu yang di sisi ahli falsafah, mereka kata wujud az-zihni itu sebahagian daripada al-huyula. Was surah, surah ni adalah bentuk, au ai amrul akhar al-muftarad, iaitu perkara-perkara yang lain yang diandaikan. Okey. Kita baca tadi yang pertama tadi. Okey, tengok hamish. At-tauhid syar'i wa ifrad. Apa maksud tauhid dari sudut tauhid yang berbentuk tauhid syar'i, tauhid syarak, wa kefahaman tauhid mengikut syarak, wa ifradul ma'bud bil ibadih, iaitu mengesahkan al-ma'bud yang disembah bil ibadah, maksudnya hanya menjadikan satu sahaja yang disembah bil ibadah, untuk beribadah, ma'al i'tiqad, sama berserta dengan berpegang tentang kesatuannya dari sudut zat, sifat dan juga af'al. Wal wahdaniyah ghairut tauhid. Wahdaniyah bukanlah tauhid. Fal tauhid wa i'tiqadu wahdaniyah. Tauhid itu adalah beriktikad tentang kewahdaniyah, di macam insan dengan al-insaniyah. Bal talabbus bihi i'tiqadan wa fi'lan, bahkan bercampur di antara i'tiqad dan juga perbuatan. Fahuwa fi'lul 'abdi yata'allaqu bi taklif wa laysa tauhid sifat ta'ala. Okey, iaitu adalah perbuatan bagi manusia yang berkaitan dengan taklif. Wa laysa tauhid sifatul illah, bukanlah di sini bermaksud tauhid itu adalah sebahagian daripada sifat Allah. Tauhid ni daripada kita, kan? Kita yang mentauhidkan Allah SWT. Fatauhid itu salah satu asya'. Tauhid itu ada 3 perkara, iaitu pertama ma'rifatullah ta'ala birrububiyah, iaitu mengetahui Allah dengan sifat ketuhanan dia. Ketiga wal iqraru bil wahdaniyah, iaitu mengakui keesaan dia. Yang ketiga wa nafil andad anhu jumlatan, iaitu kita menafikan andad ni syirik ataupun syarik. Andad ni adalah tuhan-tuhan yang lain, yang sekutu. Okey. Wa tarkib 'ala Allah Ta'ala muhal. Okey, jadi susunan wa tarakkub, okey, tarakkub 'ala Allah Ta'ala muhal, iaitu Allah ni bersusun, zat dia bersusun itu adalah satu yang mustahil. Kita saja yang bersusun, sebab kita ini jismun yatarakkabu minal jawhar al-jawahir wal arad. Al-jawahir wal arad, kita tersusun daripada jawhar dan arad. Okey. Ada yang tak faham tentang jawhar dan arad? Kalau tak faham, bagi tahu. Okey, jawhar ni adalah huwiyah, zat seseorang, ataupun jisim. Kalau kita kata bila ada jawahir, 2 jawhar, maka dia akan jadi jismun. Kalau jawhar yang satu, maka dikatakan jawhar fardin. Sebab setiap elemen dalam badan kita ini, dia mesti akan berakhir kepada jawhar yang satu. Kalau tidak akan selesai isu berkenaan dengan jawahir ini ataupun jawhar fard. Sebab tu ada teori jawhar fard ni, iaitu kita meletakkan satu dipanggil komponen yang paling asas dalam sesuatu jirim, maka itu adalah jawhar fard. Kalau dia bersusun daripada banyak jawhar, dia panggil murakkab minal jawahir, maka di situ adalah jirim. Yatarakkabu minal jawhar fard. Okey, sebab kita nak cerita tentang komponen yang paling kecil dalam, kemudian timbul persoalan sama ke jawhar dengan jawhar. Okey. Jawhar umum, jawhar fard itu adalah komponen yang paling kecil. Okey, kemudian ada timbul persoalan mengatakan, okey, jawhar fard ni panggil mikron ke ataupun proton? Dia bukan mikron, bukan proton. Sebab sains ini dia menjumpai kompartmen yang paling kecil, komponen yang paling kecil ataupun zarah yang paling kecil, proton contohnya. Tetapi dalam kefahaman mutakalimin, dia bukan proton, bukan tetapi dia adalah jawhar fard itu adalah
komponen yang paling kecil. Tak kisahlah nama dia apa pun, tapi yang paling asas, yang paling kecil sekali. Itu kita kena faham. Jadi sebab tu dia kata, oh ini jauhar far, bukan dia tak ada kecil lagi pada jauhar far. Okey. Tak kisahlah. Kalau sebab saintis nanti dia inkishaf. Dia akan jumpa, oh, ada lagi yang kecil, ada lagi yang kecil, ada lagi yang kecil. Tetapi dalam kefahaman mutakalimin, yang paling kecil sekali lah, walaupun hampa tak jumpa lagi kan. Tapi kita jumpa melalui apa? Kita jumpa melalui akal kita. Bukan kita guna kita guna mikroskop ke apa, tetapi melalui qawaid akliyah. Akan mengatakan, oh mestilah jirim itu tersusun daripada jauhar far, ataupun bermula daripada jauhar far yang paling kecil sekali. Itu yang kita kena faham. Jadi saya tak mau panjang-panjang perkara tersebut dalam kitab ni, sebab orang kata apa, tak sesuai untuk beginner lagi, ataupun mubtadi macam kita ni. Tapi tak apa, itu adalah pengetahuan asas dahulu. Maksudnya sebelum lepas ni, kalau kita jumpa perbahasan yang sama, maka kita akan faham tentang lebih lanjut. Okey, jelaskan sekali lagi, jisim itu adalah terdiri daripada jawahir. Jawahir ni jamak lah, maksudnya dua jauhar menjadilah jisim. Kemudian dalam jauhar ada dipanggil sebagai kompartmen, ataupun perkara yang juzuk yang paling kecil sekali adalah dinamakan sebagai jauhar far. Jauhar far ni dia teori yang dibawa oleh ahli falsafah Greek lagi. Mereka pun mengatakan perlu ada jauhar far dalam mana-mana benda-benda al-hawadis, benda-benda yang ada makhluk ni ataupun objek-objek, itu akan bermula, ataupun yang zarah yang paling kecil itu adalah jauhar far. Dia adalah taksimul akli. Orang kata apa panggil, akal yang inkishaf benda tersebut, bukan mikroskop. Okey, kena bezakan di antara dua perkara tersebut. Okey, li'annahu lakana murakkaban lakana hadisan la luzumul ihtiyat kullu murakkab. Okey, sekiranya Allah Ta'ala itu terdiri daripada tersusun, maksudnya murakkab ni tersusun daripada jauhar dan arad, maka berlaku ataupun luzumlah, mestilah dia itu memerlukan kepada murakkib. Minta maaf, wa ihtiyaju kullu murakkib, iaitu dia perlu kepada orang yang menyusunkan benda tersebut. Wal munfasil, apa itu kam munfasil? Muka surat sebelah 52. Ya, ada soalan di Google Meet tak? Okey, nama Allah yang sebenarnya termasuk dalam zat, sifat atau af'al. Okey, ada kesemuanya. Ada kesemuanya. Okey. Wal munfasil an takuna zat ukhra, sebab dalam asma husna tu ada yang membawa maksud di sudut af'al, ada yang bermaksud di sudut sifat, dan juga ada juga bermaksud di sudut zat. Okay, jadi okey. Wal munfasil an takuna zat ukhra yajibu lahu min al-kamali ma yajibu lillahi wa yastahilu alaihi min naqsin ma yastahilu alaihi, wa hadha muhal ya anna Allah la syarika lah la nazira. Okey, wal munfasil iaitu zat itu terdiri daripada perkara yang lain, yajibu laha minal kamal ma yajibu lillahi wa yastahilu alaihi minan naqsi wa yastahilu. Sebab bila dia apa panggil munfasil ni, maksud dia bercerai ataupun berpisah. Kalau mutasil tadi dia bersambung dengan zat. Wa hadza muhal, ini adalah perkara yang mustahil juga, kerana la syarika lahu, kerana di situ Allah tidak ada sekutu dan juga tidak ada yang seumpama dengannya. Okey, apa pula maksud wahdaniyatus sifat? Apa maksud dari segi keesaan pada sifat? Tanfil kam muttasil wal munfasil. Begitu juga dia menafikan kam muttasil dan juga kam munfasil. Sebab kita punya sifat kita juga begitu. Sifat kita terdiri daripada kam muttasil dan kam munfasil. Okey, kita tengok kam muttasil tu apa? Ayyakuna la qudratani wa iradatani wa hakadha ila akhir sifati, bal qudratuhu wahidah wa iradatuhu wahidah wa ilmuhu wahid. Okey, fal mutasil iaitu dia mempunyai dua kudrat, dua iradat, dua kehendak, dan juga sifat-sifat yang lain. Bal qudratuhu wahidah, tetapi yang kita katakan menafikan kam mutasil itu apa? Iaitu kudratnya satu, iradatnya satu, esa,
dan juga ilmunya juga satu. Macam kita ni ilmu kita banyak. Maksudnya ilmu banyak. Maksudnya yang ni kita tahu sedikit, yang ni kita tahu banyak. Jadi di situ berlaku tajzi'ah di dalam ilmu kita. Lakin qudratu ma'azalika muta'alliqu bi jami'il mumkinat. Tetapi kudrat itu bertakluk kepada semua perkara yang mumkinat. Jadi sebab itu ada soalan yang katanya, boleh tak Tuhan buat Tuhan yang satu lagi? Itu termasuk dalam perkara mustahilat. Jadi orang yang berakal, yang salim, yang sejahtera akal dia, yang salim mantiqi dia, logik dia, maka dia tidak akan tanya soalan demikian. Itu adalah soalan syubhat, soalan yang bukan kritikal. Iman dia tu dah kritikal, macam tu. Jadi, sebab mengadakan Tuhan yang lain itu adalah termasuk dalam mustahilat. Maksud perkara yang bukan mungkinat. Maksud perkara yang mustahil. Dan kalau Allah Ta'ala boleh buat Tuhan yang satu lagi, maka sama ada yang satu lagi tu bukan Tuhan lah, sebab dia diadakan. Kemudian ada pula soalan yang tanya, Tuhan boleh tak buat batu yang besar yang dia sendiri tidak boleh angkat? Tu lagi dahsyat soalan tersebut. Okey. Huyula adalah apa panggil? Yang tadi kita sebut apa? Al-mujarradah, maksudnya bayangan atau penggambaran yang tidak ada kaitan, yang tidak bersangkutan dengan al-madah dan juga surah. Madah dan juga surah, iaitu ada dia punya bentuk fizikal dia. Okey. Lakin qudratuhu ma'azalika muta'alliqa bi jami'il mumkinat, tetapi kudrahnya itu berkaitan dengan perkara yang mumkinat sahaja. Wa ilmu kashif an jami'il maklumat, dan ilmunya itu adalah kashif, pembuka kepada semua jenis maklumat. Sebab benda maklum ni ada yang maklum mumkinat, minal mustahilat dan juga jaizat. Wa iradatuhu muqassisah li jami'il mumkinat, dan iradahnya itu tertentu kepada semua perkara yang mumkinat. Wa kadza yuqalu fil jami'i sifatihi fa ta'adud fi sifati muhal, dan ta'adud ataupun berbilang-bilang pada sifat itu adalah sesuatu perkara yang mustahil. Wa tanfi munfasil, juga sifat wahdah ni juga menafikan dari sudut munfasil, dari sudut sifat, bi alla yakuna li ahadin minal makhluqaini sifati ka sifatillahi ta'ala, bi an takuna lahu qudrah tujadu wa iradah tukhassisu wa ilmu wa akhir zalika wa hadza muhal li anna Allah la syabila lahu, iaitu la yakunu li ahadin minal makhluqani, iaitu sifat dia tidak seperti mana daripada kalangan makhluk dia, seperti mana sifat Allah SWT. Jadi tidak ada yang bersamaan dengan sifat Allah. Bi an takuna lahu qudratun tujadu wa iradatu tukhassisu wa ilmu muhit, dan juga dia ada kudrah yang mewujudkan dan iradah yang menentukan, dan juga ilmu yang meliputi dan selainnya. Hadza muhal li anna Allah la syabiha lahu, sebab tidak ada makhluk yang boleh sama dengan sifat Allah SWT. Wa wahdanatul af'al, wahdaniyah daripada sudut af'al ataupun keesaan daripada sudut af'al, tanfikan munfasil faqat. Kerana apa? Kerana dia hanya melibatkan kamu fasil sahaja. Bi ayyakuna ghairu yaf'alu ka fi'lihi, seperti mana orang lain ada perbuatan seperti perbuatan Allah SWT. Wa hadza muhal, ini juga termasuk di dalam perkara yang muhal. Li anna Allah la syarika lahu fi af'alihi bal huwa munfarid bi ijadi wal i'dam, iaitu Allah SWT ini dia tidak ada sekutu baginya pada perbuatan, bahkan dia itu adalah tersendiri, munfarid bil ijad ataupun berseorangan dalam mewujudkan sesuatu dan juga mentiadakan sesuatu. Okey. Muka surat sebelah, muka surat 53. Wal makhluqatu laysa laha ta'sir illa qiyam bi fi'li biha natijatan li ikhtisabiha lahu. Okey, bagi makhluk ini dia tidak ada taksir. Taksir kita bincang pada malam lepas. Taksir ni iaitu memberi kesan, bukan pengaruh, memberi kesan kepada mendirikan sesuatu perbuatan, kecuali perbuatan tersebut hanyalah kesan daripada usaha dia. Nah, ini dalam nazariyatul kasra. Sebab yang memberi kesan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, wa yajibu an na'taqida anna al-af'al kullaha lillahi ta'ala, dan wajib kita beriktikad bahawasanya setiap perbuatan sama ada baik yang buruk yang berlaku di atas muka bumi ini semuanya di atas kehendak Allah SWT, semuanya dengan kudrat Allah SWT, dan semuanya dengan atas dalam
dalam sifat ilmu Allah SWT. Kemudian yang jadi kepada kita adalah al-kasbu saja, usaha. Sebab kita beriktikad bahawasanya tidak ada la yajuz mu'athiraini ala atharil wahid, dan tidak harus ada dua yang memberi kesan kepada satu kesan. Jadi kalau kita kata akulah yang menyebabkan, itu sandar, iaitu sandarkan sebab itu adalah sesuatu perkara yang dimaafkan ataupun dibolehkan oleh syarak. Wajibu an dalla ala wujubi wahdaniyah Allah Ta'ala, dalil yang menunjukkan wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan wahdaniyah daripada kitab, sunnah dan ijma' dan juga akal. Adapun kitab wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kamu, Tuhan mereka adalah Tuhan yang satu. Wa sunnah qaulu ta'ala innallaha witrun wa ya yuhibbul witra, sesungguhnya Allah itu satu, ganjil, maka Allah itu mencintakan yang ganjil dan mencintakan yang ganjil. Wal witru ma'nahu wahid, ma'nahu al-wahidu al-fardu, iaitu maknanya satu, yang satulah esa. Wa amal ijma' faqad ajma' al-ummatu ala anna Allah wahid. Okey, saya nak bincang sedikit tentang ijma'. Okay, adakah semua ijma' qat'i? Ni soalan. Adakah semua ijma' qat'i? Adakah semua ijma' qat'i? Ini soalan. Okey. Jawapan dia siapa tahu? Okey. Ijma' juga berdasarkan kepada kedudukan sesuatu dalil, taraf dalil. Sekiranya ijma' tersebut berdiri, sebab tu kita kena mengenal pasti dalil yang diperolehi daripada ijma'. Sekiranya dalil tersebut adalah dalil yang qat'i, maka ijma' tersebut adalah qat'i. Sekiranya dalil yang dibina tersebut adalah zani, maka ijma' juga adalah zani. Jadi ijma' ni bukan semuanya qat'i, dia ada yang zani. Ini penting dalam kefahaman kita. Kadang-kadang ada orang yang ingkar ijma', tetapi ijma' tersebut adalah ijma' yang dibina di atas dalil zani, maka dia juga adalah zani. Jadi tak banyaklah. Okey. Wallahu ta'ala alam yang tu. Okey, habis. Kemudian kita masuk dalam bahagian yang ketiga, berkenaan dengan qismul ats-tsalis, muka surat 54, iaitu al-ma'ani. Summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Kemudian diwajibkan ke atas Allah SWT 7 sifat yang dinamakan sifat ma'ani. Wahya qismus salis. Okey, wa haqiqatu sifat ma'ani hiya sifatul wujudiyatu, iaitu hakikat ataupun definisi sifat ma'ani itu adalah sifat wujudiyah, sifat yang memang wujud, sifat yang wujud. Fa yaqulu sifatin mawjudatin fi nafsiha qa'imatun bil mawjudi aujabat lahu hukman, iaitu semua sifat yang wujud pada dirinya, pada zatnya, berdiri benda tersebut mawjud, aujabat lahu, diwajibkan kepadanya secara hukum. Wala tazunnu anna qawlana wa anna laha wujudan fi nafsiha yastalzimu jawaz qiyamuhu bi nafsihi bal ya la taqumu illa bizat. Okey, kebanyakan ada yang menyangka daripada perkataan kita anna lahu wujudan fi nafsihi itu membawa maksud harus ianya berdiri dengan dirinya. Bahkan yang bermaksud, yang kita maksudkan, ia la taqumu illa bizat. Sifat ma'ani ni dia tidak berdiri kecuali dengan zat. Okey. Kita tengok hamish di situ. Inna sifat yang pertama, inna sifatil ma'ani zaidatun ala zat qa'imatun lazimatun laha luzuman la yaqbalu infikak. Okey, infikak ni tidak terpisah. Bahwasanya sifat okey, sifat ma'ani ni adalah sifat benda zaid. Bila kita sebut zaid, dia bukannya bukannya zat, wa ghairu zat wala kharij an zat. Dia bukan benda yang bukan luaran zat dan juga bukan diri zat. Qa'imatul laziman laha luzuman la yaqbalu al-inkifa, iaitu sifat yang mesti ada, yang mana luzuman wajiban, la yaqbalu yang tidak menerima, yang tidak boleh terpisah daripada zat. Faya daimatul wujud mustahilatul adam, iaitu sesuatu yang sentiasa wujud dan mustahilatul adam, dan mustahil
mustahil tiada sifat tersebut. Okey. Fahuwa hiya bil hayati alimun bi ilmin wa hakaza. Begitu juga hayat, hidup dengan sifat hidup dengan kehidupan, ilmu dan juga zat yang alim dengan ilmu, hakaza. Dia tidak terpisah. Dan antara bila kita sebut sifat ilmu, maka dia tidak infikat daripada alim. Okey. Summa ya'lam anna al-wujuba sifat ma'ani zati laha mislu wujubi zat wa laysa mumkina fi nafsiha wajibah bi wujudi zat. Maka ketahuilah bahwasanya wujud sifat ma'ani ini zati laha mislu wujud, seperti wujudnya zat. Itu wajib wujud sifat ini seperti mana wajib wujudnya zat, adamul infikak, tidak terpisah. Okey, wal muradu bil ijab at-talazum. Okey, yang dimaksudkan dengan ijab tersebut adalah talazum, hubungan yang talazum, iaitu hubungan yang semestinya. Okey. Okey. Wal muradu bil ahkam ay ma'nawiyah. Yang kemudian dia masukkan dengan ahkam itu adalah al ma'nawiyah. Okey. Sifat-sifat maknawi lah, maksudnya luzum daripada talazum ataupun luzum daripada sifat ma'ani itu membawa kepada wujudnya sifat maknawiyah. Okey, fal qudratu yulazimuha kaunuhu qadiran wa iradatu yulazimuha kaunuhu muridan. Itu sifat qudrah melazimkan keadaan zat tersebut qadiran, iaitu zat yang ataupun Allah bersifat qadir, berkuasa. Kalau panaknya dia terjemah berkuasa. Manakala iradah pula melazimkan keadaan zat tersebut muridan, berkehendak. Okey, wasifatul ma'ani, nanti kita baca kalau sempat. Okey. Okey, wasifatul ma'ani sab'atun wahya. Okey, nanti kenapa kita katakan sebagai sifat ma'ani dia ada 7. Wahya qudratu wa idrat wal iradatu wal ilmu wal hayah was sama' wal basar wal kalam. Okey, kita baca hamish daripada Dr. Abdul Kamil pada muka surat 55 nombor 1. Adadul ma'ani sab'atun la aqsa. Dia kata bilangan sifat ma'ani ni 7 saja, tidak banyak, tidak lebih. Li'anna dalil qat'i innama dalla ala hadhihi sab'ah. Kerana dalil yang qat'i, dalil yang diyakini itu menunjukkan ke atas 7. Faham masalah? Contoh dia kata la qulna Allah Taala musawwir. Ni antara kan sifat-sifat Allah, dia adalah musawwir, yang maha apa panggil dalam asma husna tadi, yang maha membentuk, maha mencipta. Fa innana la nafhamu in ismil musawwir, dan kita tidak faham daripada isim ini kecuali annahu yakhluqus suwar, dia inilah yang mencipta bentuk. Wa kaunuhu ta'ala khaliqus sur mutarattibu ala kaunuhu ta'ala kaunihi ta'ala qadiran muridan aliman. Jadi keadaan dia ini sebagai pencipta, yang pencipta pencipta bentuk, mutarattibu ala kaunihi, membawa kepada keadaan Allah itu qadiran, muridan dan juga aliman. Jadi dia sifat ini dia macam apa? Mengumpulkan semua sifat Allah SWT yang lain dan dimasukkan di bawah sifat ma'ani yang 7 ini. Mana-mana sifat Allah SWT, dan kita boleh cari dia punya asal dia. Oh, sekiranya Allah Ta'ala Rahim, dan maka dia termasuk dalam sifat qudrah dan juga iradah dan sebagainya. Okey. Walau ni macam soalan tadi kan, walau tama'anat fi aksari asma'il husna waridah fil kutub wa la ra'aita ila ma zakar. Okey, contoh sekiranya kita memerhatikan, kita perhatikan, kita perhalusi dalam semua asma'ul husna yang warid itu, yang datang kepada kita itu daripada Quran dan Sunnah, maka kita dapati semuanya itu tarji'u ila ma zakarnahu, yang mana semua itu akan kembali kepada apa yang kita sebut tadi. Fahaza wa ma naqsuduhu indama taqul inna dalil lam yadul ala anna al-asma' madhkurah dal ala wujudi sifat ghairi hadhihi sab'ah. Itu yang kita maksudkan. Kenapa tidak ada sifat yang lebih daripada sifat 7 tadi? Sebab semua sifat-sifat yang lain itu kembali kepada 7 sifat yang utama ini. Ini menjawab soalan
Muhammad Huda tadi Okey. Walam yarid fi kitab was sunnah ma yadullu ala ma ada hadhihi sifat dilalatul qat'iyah. Dan tidak terdapat dalam kitab dan sunnah yang menunjukkan selain daripada sifat-sifat yang tujuh ini dengan dilalah yang qat'i. Maksudnya dari sudut ayat tersebut jelas, dan selalu Allah Taala ulang innallaha ya'lamu ma, kemudian innallaha sami'un basir dan sebagainya. Itu semua ayat dilalah yang qat'iyah. Okey. Wal aslu an natamassaka bidalil qat'i. Yang asasnya adalah kita berpegang dengan dalil yang qat'i, khususan fima ya ta'allaqu bi zati ta'ala wa sifati. Kemudian lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan zat Allah Taala. Okey, ini yang kita jelaskan selalu. Dalam akidah kita mesti berpegang kepada dalil qat'i. Dan juga ayat-ayat yang qat'i dilalah dan juga qat'i thubut. Ini saya selalu ulang supaya kita tidak terjebak dengan kefahaman-kefahaman yang salah, yang mengambil ayat-ayat yang zani ataupun ayat-ayat yang zani itu dilalah dan juga zani itu subut, seperti ayat mutasyabihat, hadis ahad, apa lagi, hadis-hadis yang tidak mencapai tahap mutawatir, untuk kita jadikan sebagai usul di dalam akidah. Ini kita selalu ulang sebab kita antara sebahagian daripada asatizah kita tidak faham atau tidak cermat di dalam perkara ini, dari sudut menilai dalil-dalil dalam usulul mazhab. Sebab itu kita membezakan di antara usul agama dengan usul mazhab. Usul mazhab ini iaitu usul agama adalah berkaitan dengan rukun iman dan juga rukun Islam. Kalau akidah ni kita lebih tumpu kepada rukun iman. Adapun usul mazhab itu iaitu usul yang berdiri di atas manhaj sesuatu mazhab dalam membina akidah ataupun dalam metodologi dia mengistimbatkan akidah-akidah yang diperolehi daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Okey. Iaitu qudrah wal iradah muta'alliqan bi jami'il mumkinat. Okey, qudrah wal iradah. Apa itu hakikatul qudrah? Sifatun azaliyatun. Okay, kita tengok apa itu sifat qudrah. Sifatun azaliyatun yata'ti biha ijadu kulli mumkinin wa adamihi ala wifqi iradati. Itu qudrah apa dia? Iaitu sifat yang azali. So sifat azali ni dia sifat yang yang kekal, sifat yang azali, yang tidak ada la awalalah wala akhirah. Okey. Sifat yang azali yang mana dengan sifat tersebut Allah SWT menggunakan sifat tersebut, dengan sifat tersebutlah dia dapat mewujudkan dia mewujudkan kullu mumkinin, setiap perkara yang mungkin, dan mentiadakan. Seperti mewujudkan kita, maka itu adalah sebahagian daripada ta'alluq sifat qudrah. Okey, jadi sifat-sifat ini dia semua ada ta'alluq. Ta'alluq ni apa? Function. Fungsi sifat tersebut. Dalam bahasa kita Jawi dia sebut ta'alluq. Jadi kita guna fungsi lah terus kan. Tempat ta'alluq dia tu. Okey, sifat walau berdasarkan kepada irada. Okey. Ini panjang hamish daripada Dr. Muhammad Kamil pada hamish yang pertama muka surat 56. Yajibu an tasbuta liqadrah annaha wahidah. Itu wajib kita mensabitkan bagi qudrah itu adalah satu sahaja. Wa dalilu ala hadza al yalzima ala ta'addudiha ijtima' mu'athiraini ala atharil wahid. Ini yang saya selalu ulang. Dalilnya adalah kita melazimkan adanya berhimpun dua benda yang memberi kesan kepada satu kesan. Pemberi kesan mu'athiraini. Wa yajibu an nasbuta anha amat ta'alluq bil mumkinat. Maka wajib kita mensabitkan bahawasanya qudrah ini adalah ta'alluq dengan mumkinat, perkara yang mungkin saja. Okey. Wa dalilu hadza law kharaja mumkin an ta'alluqa lazima minhu ajz. Jadi sekiranya benda tersebut terkeluar daripada perkara mungkin, maka membawa kepada lazima minhu al-ajz.
membawa kepada lemahnya Allah SWT. Wahasil anna ta'alluq qudratu tanjizi murattabun fi ta'alluqi husuli ala ta'alluqi iradati tanjizi wa ta'alluqi iradati murattabun ala ta'alluqi ilmi fi ta'alluqi a'dhan la fil wujud lianna waqi' anha qadimani. Hadha ma'na qawlihim yajibu imani bil qada' wal qadar. Okey. Iradah, qudrah dan iradah ni yang tadi qudrah, kemudian iradah. Yang ni adalah iradah. Okey, jadi ta'alluq qudrah dia mesti berkaitan dengan ta'alluq iradah juga. Maksudnya iradah bila Allah Ta'ala berkehendak, kemudian barulah dia melakukan perkara tersebut. Okey. Begitu maksud dia. Barulah dia contoh Allah Ta'ala berkehendak menjadikan Nabi Muhammad SAW. Kemudian qudrah lah yang akan merealisasikan iradah Allah SWT tersebut. Okey. Wal haqiqatul iradah, baca matan baliklah. Wa haqiqatul iradah sifatun azaliyatun yata'ti biha taksis al-mumkin bi ba'di ma yajuzu alaihi ala wifqi al-ilmi. Okey, iaitu sifat azaliyah yang mana fungsinya adalah menentukan sesuatu al-mumkin bi ba'di ma yajuzu, iaitu apa yang harus baginya berdasarkan kepada sifat ilmu. Jadi sifat-sifat ma'ani ni dia adalah sifat-sifat yang ada terkaitan di antara satu sama lain. Dia berfungsi sama. Walladhi yajuzu ala mumkin hiya mutaqabilat sittah wa hiya sittatu taqabiluha sittah. Okey, iaitu sesuatu yang harus ke atas perkaranya ala mungkin berkaitan dengan 6 perkara tersebut. Al-wujud, wal zaman, al-maksus, al-zamanul maksus, wal makanul maksus, wal miqdarul maksus, wal jihatul maksus, wal sifatul maksusah ma'a muqabiluha wa hatani sifani tatlabani amran zaidan ala qiyamnya bi mahaliha wa hadha talab yusamma ta'allukan. Maka benda ini dinamakan sebagai ta'alluq. Jadi berkaitan dengan apa panggil taqabul sittah ini, 6 apa dia panggil istilah dia, sallallahu alaihi Muhammad, 6 keadaan, iaitu wujud, zaman yang tertentu, tempat yang tentu, kadar yang tertentu, dan jihah, arah yang tertentu, dan sifat yang tertentu. Okey, wal iradah kama qila ta'alluq as-salasah. Okey, bagi iradah itu dia ada 3 ta'alluq. Pertama, thuluhul qadim, tanjizul qadim, tanjizul hadis, dan tanjizul qadim. Okey. Jadi kena faham Okey, ini 3 istilah yang penting kalau kita bincang bab sifat iradah. Maka kita tidak dapat lari daripada membincangkan tentang ta'alluqat as-salasah ini. Okey, suluhul qadim ni dia macam kita umpamakan, dia adalah pada paras yang paling bawah. Kemudian yang paling asas sekali, iaitu Allah SWT dia beriradahkan kepada semua kewujudan ataupun apa yang akan dilakukan, ataupun apa yang di dalam berkaitan dengan kudrah ataupun ilmu Allah SWT. Kemudian bila perkara tersebut apa dirancang ataupun dilaksanakan, maka dia jadi tanjizul qadim. Okey, tanjizul qadim maksudnya iradah tersebut dilaksanakan, tapi bukan dalam keadaan realiti lagi, maksudnya belum berlaku lagi. Kemudian naik yang peringkat yang ketiga, iaitu tanjizul hadis, macam berlaku kita. Dia contoh, kita ambil diri kita. Okey, kita sebelum tahun 90-an kita tidak wujud. Tetapi kewujudan kita itu berada dalam ilmu Allah SWT dan juga perancangan Allah SWT. Maka di awal itu kita sebut sekali adalah, maksudnya Allah Ta'ala dengan kudrah dan juga ilmunya sudah merancang semua perkara, maka di situ dipanggil suluhil qadim. Okey, bila iradah dia memilih iradah tertentu, maka itu adalah tanjizul qadim. Kemudian bila dia laksanakan tahun 90 tu, kita dah wujud, kita lahir contoh Februari tahun 2010, maka itu adalah dipanggil sebagai iradah yang tanjizul hadis. Okey, jadi kalau kita nak faham ni kan ada 3 level. 3 level dalam iradah Allah SWT tersebut. Okey, nanti nak buat kita ulang balik supaya kita boleh faham mengenai dengan okey, adapun kudrah dia hanya berkaitan dengan muka surat 58, al-qudrah la ta'allukan isnani faqat wa huma suluhul qadim dan juga tanjizul hadis.
Okey, ini adalah bab yang panjang. Kalau malam ni kita tak sempat nak selesaikan ataupun nak habiskan ataupun yang panjang ni, besok ataupun minggu depan kita akan baca secara detail sikit dalam hamish dan juga dalam syarah Syekh tadi. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman. InsyaAllah dalam bab sifat ma'ani ni yang kita kena faham adalah berkaitan dengan ta'aluk, iaitu fungsi sifat ma'ani tersebut. Kat mana dia punya function dia. Adakah dan juga function tersebut terbahagi kepada 3 ataupun 2, tanjizul suluhul qadim, tanjizul qadim dan juga tanjizul hadis. Jadi setakat itu untuk malam ni, wallahu taala alam. Kalau ada apa-apa soalan, okey, nanti ustaz boleh sharekan kita yang bagus menerangkan mustalahat yang ada dalam akidah. InsyaAllah. Okey, ada kitab-kitab. Dulu di BP ada keluar istilah Usluddin, tapi tak diterbitkan. Jadi kebanyakan istilah-istilah ni dia duduk dalam tesis, duduk dalam jurnal, duduk dalam artikel, duduk dalam buku, duduk dalam kitab. Jadi satu kitab Arab ada. Kitab Arab yang ditulis oleh Allahumma salli ala sayyidina Dr. Syekh Hasan Syafi'i. Qaul Mubin ke Al-Mubin je itulah. Maksudnya dia senaraikan semua istilah-istilah dalam ilmu akidah dan juga falsafah ataupun istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Amidi di dalam satu buku. Nanti saya akan bagi dia punya soft copy dia, insya-Allah. Itu ada, tu detail juga yang dicerita tentang huyula apa semua. Okey, kalau tak ada apa-apa setakat tu dulu. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama.